lafaz kadang sampai dua kali sebut Allah, dan paling tinggi 5 kali disebut nama Allah dalam satu ayat. Terutamanya nanti pada ayat yang ke-22. Ayat 22 surah ni, tengok berapa kali nama Allah disebut. Allah. 2. Allah. Kemudian 3 Allah. 4 Allah. 5. 5 kali nama Allah disebut. Dan surah ini paling banyak disebut nama Allah. Setiap ayat. Setiap ayat. Mujadilah maksudnya apa? Mujadilah maksudnya berjidal, berdebat. Berdebat. Dan dalam surah ini juga dia merujuk kepada menyentuh hal-hal tentang kekeluargaan. Kekeluargaan. Juga disebut tentang iman. Kerana dua benda ni sangat berkait rapat. Keluarga dan iman sangat berkait rapat. Sebab tu untuk capai keluarga yang cemerlang, baiti jannati, dia ada kaitan secara langsung dengan iman. Ada kaitan secara langsung dengan iman. Dan di hujung surah Hadid, surah yang sebelum ni, kan tentang jihad, tentang perang. Dan Allah mulakan surah ini untuk sambung perbincangan bersungguh-sungguh jihad. Dalam surah sebelum, Allah sambung di awal surah ini tentang jihad. Dan kita masih lagi dalam kelompok surah-surah musabbihat, 10 surah musabbihat, dan ini surah di tengah-tengah antara tasbih dalam surah Hadid dan tasbih dalam surah Hasyar selepas ini. Ini surah tengah-tengah. Dan dia tentang infak dan jihad, infak dan jihad. Ini jihad kita seterusnya. Jihad tentang apa? Jihad berkaitan kekeluargaan. Oh, ini jihad tentang kekeluargaan. Siapa yang tak ada keluarga? Kan lahir-lahir dekat tepi apa nama? Tepi pokok buluh. Tak ada. Semua ada keluarga. Sama ada hidup atau telah mati. Sama ada masih kekal atau dah bercerai. Yang penting semua masih ada keluarga, dan ini jihad kita. Ini jihad kita. Surah ini dimulakan dengan kisah seorang isteri yang mengadu pada Nabi tentang suami dia. Kisah seorang isteri yang mengadu pada Nabi tentang suami dia. So ini adalah isu rumah tangga. Isu tentang kekeluargaan, tentang rumah tangga. Pertelingkahan antara suami dan isteri sebenarnya benda yang biasa berlaku. Benda yang biasa berlaku. Apa yang tak biasa ialah bila salah cara untuk kita tangani. Patutnya ditangani dengan baik, tapi lazimnya diguntangan aja untuk settlekan. Tu salah lah tu. So benda berkaitan dengan kekeluargaan suami isteri ni dia perlu dihandle, ditangani dengan baik. Lazim ialah manusia dia ada emosi. Kadang-kala bila kita marah pada pasangan kita, ada kemungkinan mulut kita ni tak terpelihara dengan baik dan tak terjaga. Lalu kita keluarkan kata-kata yang tak baik. So bila perkataan itu meluncur keluar dari mulut kita, dia bukan saja singgah di telinga, tapi mematahkan hati. Benda tu yang perlu ada jihad. Jihad jaga mulut. Sungguh-sungguh perang dengan emosi.
Jaga mulut. So ayat pertama surah ini adalah berkenaan suami isteri, seorang suami yang terlalu marah pada isteri sehingga kan dia telah menziharkan isteri dia. Dia telah menziharkan isteri dia. So zihar tu apa? Zihar ialah bila suami tak mahu lagi pada isteri. Bila suami menyatakan dia tak mahu lagi pada isteri, tapi dengan cara berlapik. Dia kata apa? Oh, isteri dia macam belakang ibu dia. Isteri dia macam belakang ibu dia. Kesan dia apa? Dia kalau dia dah menganggap isteri macam ibu, ibu kan haram disetubuhi. Maka bila dia menanggap macam tu, dia seolah-olah mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Dia cakap dalam bentuk berlapik, berkias. So, bila dia dah kata macam tu, pada isteri, dia sudah meletakkan haram untuk isteri dia digauli. Takkan seorang lelaki boleh menggauli, mengadakan hubungan dengan ibu dia sendiri. Dan perkara ini sebenarnya jadi kebiasaan dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam konteks masyarakat Jahiliyah, benda tu biasa. Jadi perangai Jahiliyah dulu dibawa. Bila dia masuk Islam, dia bawa perangai lama. Dia bawa perangai lama. Dan sebenarnya kalau isteri ni dia tak come out dengan benda ni, maka hukum tu tak berlaku. Kita tak tahulah hukum tu. So, luckily perempuan ni ada courage, ada keberanian untuk datang pada Nabi dan bagi tahu. Tuan-puan, isteri ni, walau macam mana teruk suami dia, isteri yang beriman, dia seboleh daya akan jaga aib keluarga. Lebih-lebih lagi bila suami dia cakap macam tu, itu aib besar. Kalau kau tak nak, kau cerai sudahlah. Tapi bila kau cakap macam tu, benda tu sangat memberi penindasan pada wanita. Dan wanita ini, dia ada keberanian nak bagi tahu Nabi. Dan keberanian itu, jihad kan tentang berani. Keberanian itu Allah rakamkan dalam Quran. Sehingga kita sedang berhadapan dengan aduan seorang wanita yang berani menegakkan hak dia. Berani tuntut hak dia. Surah ini tentang wanita yang berani. Gitu. So nampak tak? Berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Gitu. So, zihar bukan hanya terjadi kalau disamakan dengan mak sahaja. Dia juga boleh terjadi kalau kita samakan isteri kita dengan siapa saja yang haram dikahwini. Seperti anak kita, seperti kakak kita. So, zihar ini juga yang tadi tu selain daripada mak pun boleh berlaku zihar, anak ke kakak. Zihar juga dia berlaku kalau yang disamakan itu adalah tubuh badan yang haram dipandang oleh lelaki lain. Kalau setakat kita samakan kepala, tangan, kau punya tangan ni lembut macam anak kita. Tu tak termasuk zihar. Itu bentuk penghargaan. Tapi kalau tubuh badan yang haram dipandang,
plus dengan niat untuk zihar, malah kalau tersilap cakap sahaja, kalau tersilap cakap tak jatuh. Tapi kalau ada niat, dia jatuh jadi hukum zihar. So sekarang kita nak berkenalan dengan siapa wanita ini. Siapa wanita ini? Wanita ini nama dia Khawlah. Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Selalu kita dengar Sa'labah ni kisah yang tak bayar zakat tu kan. Ini lain. Sa'labah yang tu pun sebenarnya tak ada sumber pun. Ada sahabat yang tak bayar zakat sehingga dia mati macam tu. Tak, itu tak ada tu. Itu apa nama kisah yang dia ada-adakan. Ni Khawlah Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Dia mengadu pada Nabi bila suami dia lafazkan zihar pada dia. So dia risau, dia mengadu tu sebab dia risau. Dia risau dia ada anak kecil dan dia tak tahu apa yang perlu dibuat. Dia tak tahu apa yang perlu dibuat. Dan itu jam perbezaan antara lelaki dan wanita. So diorang kan baru masuk Islam dan dia masih lagi terikut-ikut dengan budaya Arab Jahiliyah yang memandang wanita ni tak lebih daripada barang dagangan. Wanita tak ada say. Tak ada ruang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Wanita diperkudakan, macam-macam dibuat tentang pada wanita ni. Lalu dengan dia come out, dia jadi contoh ni, maka dia mula dipandang tinggi dalam kalangan sahabat. Keberaniannya mengadu tu menjadikan kedudukan dia tinggi dalam kalangan sahabat. Dan keberanian dia mengadu tu sampai ke tahap Khawlah pernah tahan Khalifah Umar tengah jalan. Dan Umar dengar apa yang disebut oleh Khawlah. Orang lain hairan, kenapa Umar begitu beri perhatian pada perempuan tua ni? Waktu tu dia dah tua. Maka Umar bagi tahu itu adalah Khawlah. Kata-katanya didengar di langit yang ketujuh. Kata-katanya Allah rakam masuk dalam Quran. Ini level Khawlah. Ini level Khawlah. Kalau apa yang disebut Allah dengar, so takkanlah Umar waktu itu jadi khalifah. Siapa Umar untuk tidak dengar perkataan wanita ini? Itu level hati Umar punya takut pada Allah. So ini bagi kita satu jaminan, tuan-tuan. Sebelum ni, selama ni kita tak kenal pun Khawlah ni siapa. Tapi rupanya kalau berani mengadu tempat yang betul, kalau semacam Khawlah, Allah rakam dan letak dalam Quran. Kalau begitu Khawlah dilayan oleh Allah, so lihat balik keperluan kita untuk mengadu pada Allah. Allah akan dengar. Allah akan bertindak atas aduan kita. So mengadulah pada saluran yang betul. Mengadu pada Nabi, mengadu pada Allah. Dan kita tak jumpa Nabi, mengadu pada Allah. Mengadulah pada Allah. Apa jawatan Khawlah waktu tu?
Dia seorang isteri yang ketakutan, yang khawatir anak tengah masih kecil dan menerima lafaz zihar dari suami. Pernah dengar nama dia sebelum ni? Tak pernah. Dia seorang ibu suri rumah. Bukan berjawatan tinggi, bukan level menteri. Tak. Tapi kata-katanya Allah rakam dalam Quran. So, tatkala kita rasa orang dekat keliling tak hargai kita, kenang keadaan Khawlah. Dia begitu dihargai Allah Subhanahu wa taala. So, dia ada satu kisah bahawa ada seorang wanita bertemu dengan Umar. Khawlah ni. Wanita itu dikenal dengan nama Khawlah binti Sa'labah. Dan waktu itu Umar sedang berjalan dengan ramai orang. Lalu wanita itu minta agar Umar berhenti. Wanita itu panggil Umar berhenti, maka Umar pun berhenti dan mendekatinya. Kemudian Umar mendengar apa yang dikatakannya dengan mendekatkan kepalanya dan meletakkan dua tangannya ke bahu wanita tu. Ui, itu mendengar dengan penuh fokus, tuan-tuan. Iaitu jam wanita tu dah tua, Khawlah dah tua. So Umar dia letak tangan kat bahu dan dia dengar. Umar waktu tu apa? Perdana Menteri. Dia letak tangan kat bahu dan dia dengar. Dengan teliti. Tuan-puan, kita cakap dengan mak kita. Kita cakap dengan mak kita. Begitu ke level dia? Begitu ke kita layan mak kita bila mak kita bercakap dan kita dengar? Mak kita nak bagi nasihat dan kita dengar, letak tangan dekat bahu mak dan kita benar-benar beri tumpuan? Atau sambil main phone? Oi, jauh sangat. Kita jauh sangat. Sebab level Khawlah ni tadi, Umar kata apa? Allah dengar aduan dia. Allah dengar aduan dia. Dan Allah bagi tahu, selepas taat pada perintah Allah, taat pada mak bapak. So, kalau dibandingkan Khawlah dengan mak bapak kita, mak bapak kita lebih tinggi. So, apa yang dibuat oleh Umar ni, perlu kita cermin diri kita. Oh ya, aku kena buat macam ni, aku kena buat macam ni. Aku kena buat macam ni. Selagi kita masih ada saluran doa yang tiada hijab, doa mak bapak kita yang tak ada hijab buat kita, curahkanlah penghormatan paling tinggi buat mak bapak. Curahkanlah. Dan kita takkan menyesal. Takkan menyesal selama-lamanya. Nah, tu nak kena buat tu. Balik, nak kena buat. Macam mana Umar buat ni? Letak dua tangan dekat bahu wanita tu. Sehingga wanita tu selesai dari keperluannya. Lalu wanita tu pergi. Bukan Umar yang mengundur. Wanita tu pergi. Maka ada seorang lelaki berkata, wahai Amirul Mukminin, sanggup engkau menahan banyak lelaki dari Quraisy demi nenek ini? Kan Perdana Menteri lalu, orang nak jumpa dengan dia. Tapi Umar tak peduli yang lain. Dia pergi pada nenek ni. Dan Umar jawab, celaka engkau. Kau tahu siapa dia? Celaka engkau. Kau tahu siapa dia? Laki tu jawab, tak tahu. Umar kata, wanita inilah yang pengaduannya didengar oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Wanita ini adalah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah,
seandainya dia tidak pergi dariku sampai malam, aku takkan pergi meninggalkannya hingga dia selesai dari keperluannya. Kecuali bila datang waktu solat, maka aku kerjakan solatku lebih dahulu, kemudian kembali lagi padanya sehingga dia selesai keperluannya dariku. That's it, Omar. Itu Omar. Itu Omar. Khawlah mengadu pada Rasulullah dulu. Ini setelah Rasulullah wafat, Khawlah semakin tua. Dia sempat sampai Umar jadi Amirul Mukminin. Ini Umar. Selagi dia tak habis bercakap, aku akan tetap tunggu biar sampai malam. Kecuali kalau solat. Aku solat dulu, kemudian aku datangi dia. Huyo. Ui, dahsyat. Dahsyat. Kita macam tu ke? Itu level sahabat, level Umar. Ha. So, kembali kepada cerita Khawlah tadi. Bila dizihar, maksudnya Khawlah tak ada option lain. Tak ada option lain. Sebab kalau ikut adat jahiliyah, kalau berlaku zihar, maksudnya dia sama seperti talak. Zihar tu seperti talak. Kalau suami dia kata, engkau ni macam orang yang haram aku setubuhi, itu maksudnya engkau tertalak lah. Tapi tidaklah tepat seperti talak kerana perkataan cerai itu tak berlaku. Dia seolah-olah digantung tak bertali. So, seorang isteri yang dizihar, dibiarkan begitu sahaja dengan tak disentuh. Dan dalam masa yang sama, dia tak bebas untuk kahwin dengan orang lain. Kalau talak, clear. Dah tak ada hubungan dah. Dia boleh nikah dengan lelaki lain. Tapi kalau zihar, itu sangat mengerikan. Digantung tak bertali. Dan waktu itu, waktu Khawlah mengadu pada Nabi, Nabi diam. Nabi tak respon. Nabi diam. Zihar ni valid macam talak. Sebab bila talak, dia tak boleh dah berhubungan suami isteri. Tapi masih ada hubungan ikatan pernikahan. So, isteri yang dizihar, dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Suami tak boleh setubuh dia. Dia pula tak boleh kahwin dengan orang lain. Yang merana perempuan lah. Lelaki dia boleh kahwin dengan yang lain. Yes, macam dalam iddah. Iddah tu tempoh. Maksudnya ada harapan habis iddah dia boleh kahwin dengan orang lain. Iddah ni tempoh saja. So, kejadian waktu tu, sewaktu aduan dibuat, Nabi diam. Nabi diam. Sebab Nabi belum diberikan wahyu. Nabi diam. Dan Nabi bukan memandai-mandai, begini kau patut buat. Tak. Baginda pun tak ada jalan keluar bagi Khawlah. Nabi tak simply bagi tahu apa nak buat, tak. Nabi tunggu wahyu. Dan selalunya baginda akan tunggu wahyu dari Allah untuk beri hukuman atau jalan penyelesaian. So, bukan setiap ketika bila ditanya Nabi diam, kalau ditanya pendapat, tak. Dia bergantung pada situasi. Dalam kes Khawlah, Nabi diam. Sama juga macam kes peristiwa Ifki.
yang Aisyah dituduhkan. Aisyah dituduh, wahyu tak turun sebulan. Nabi diam. Nabi terus diam. Dan ada ketikanya, waktu orang tu tanya, wahyu turun. Nabi terus jawab. Terus bagi keputusan. Dan kadang-kala, ada ketikanya, Nabi ditegur kerana keputusan dia. Nabi ditegur kerana keputusan dia. So, bentuk wahyu turun ni pelbagai. Bentuk wahyu turun ni pelbagai. Dan semua ini terjadi dalam kira-kira Allah, dalam takdir Allah. Sebab Allah bukan nak ajar Nabi, tak ajar kita. Kita melihat cara wahyu turun pada Nabi itu pelbagai. Allah nak ajar kita. Nabi itu sebenarnya manusia. Dan betapa amanahnya Nabi terhadap wahyu. Dia tak mandai-mandai. Waktu dia perlu diam, dia diam. Waktu dia nak bagi jawapan, dia bagi jawapan. Dan tak kala dia bagi jawapan dan ditegur oleh Allah, dia terima. Dia terima. Kadang-kala hidup kita pun macam tu juga. Kadang-kala hidup kita pun macam tu juga. Ada ketikanya waktu kita nak buat sesuatu, kita mohon pada Allah dan kerja itu senang dilakukan. Senang. Allah mudahkan sampai ujung. Ada kalanya kita buntu, berhari-hari, buntu dan buntu. Allah tak bagi ilham, tak bagi jalan keluar. Dan kita pun tak berani nak mandai-mandai. Takut keputusan yang kita buat mendatangkan penyesalan. Dan ada ketikanya, kita dah solat istikharah, nampak dah muka bakal suami tu. Rupanya bila kahwin, lain pula jadinya. Tak serasi, tak sefahaman, asyik gaduh dan bercerai. Allah nak uji kita, bagaimana respon kita terhadap takdir Allah tu? Istikharah nampak muka dia. Rupanya tak serasi dan bercerai. Bagaimana respon kita terhadap proses cerai itu? Allah nak didik kita. Terima kebaikan, keburukan tu tetap datang dari Tuhan, dari Allah. Begitu. Kerana apa yang Allah tentukan tu sudah ada di Lauh Mahfuz. So bila baginda beri jawapan, kemudian diperbetulkan oleh Allah, itu seperti yang Allah rancang, seperti yang Allah nak. Sudah dirancang dari dulu. Cuma kita yang tak tahu. Gitu. Memang Allah rancang begitu. Supaya kadang-kala bila kita tak berjaya, contoh perkahwinan yang tak berjaya, kita tidak salahkan orang. Kita tidak salahkan diri, tak salahkan orang tu, tak salahkan Tuhan. Sebab kita tahu Allah nak uji kita. Dan Allah nak tengok respon kita. Redha atau tidak. Itu je. So ayat pertama surah Mujadilah. Ayat pertama surah Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah dengar perkataan wanita yang bersoal jawab denganmu tentang suamimu. Allah guna perkataan tujadiluka. Tujadiluka, dia back and forth. Soal jawab. Dan selalu kita artikannya sebagai berdebat. Jidal, berdebat. So, bila Khawlah mengadu pada Nabi, maka baginda hanya boleh beritahu kena ikut adat resam Arab waktu itu.
Sebab itulah undang-undang yang terpakai selama ni. Belum turun undang-undang baru. Itu undang-undang terpakai selama ni. Maka Khawlah tak puas hati. Dan dia merayu lagi pada baginda. Dan mengadu lagi pada baginda. Dan itu jawapan yang Nabi bagi. Itu yang berlaku. Khawlah mengadu, Nabi kata kena ikut peraturan semasa. Peraturan semasa waktu tu zihar je lah. Tak ada apa. Syariat belum turun. Jadi Nabi tak boleh sebab apa-apa. Kena terima. Lazimnya, kalau orang biasa, kalau kita ngadu pada Nabi, Nabi bagi satu jawapan. Apa kita buat? Okey? Aku dengar dan aku akur. Tapi Khawlah luar biasa. Dia minta lagi. Dan minta lagi. Dan minta lagi. Jom kita tengok hadis dia. Dari Aisyah disebutkan dia pernah berkata, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Ini dari Aisyah. Aisyah siapa? Isteri Nabi. So, Aisyah mulakan hadis tu dengan Subhanallah. Maha suci Allah. Yang mendengar. Yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sungguh aku benar-benar mendengar suara pembicaraan Khawlah binti Sa'labah. Tapi sebahagiannya aku tak dengar. Aku dengar sebahagian dan aku tak dengar sebahagian yang lain. So maksudnya Aisyah dalam dengar tak dengar. Kan? Ada yang dia dengar jelas, ada yang dia tak dengar. Tu tengok akhlak isteri Nabi. Dia sebut benda yang dia dengar dan benda tak dengar. Tak dengar ni aib. Kan? Bila kita kata kita jadi saksi, ada benda yang saya dengar, ada benda yang saya tak dengar. Selalunya benda yang tak dengar tu kita tak cerita pun. Takut orang ragu dengan kita punya testimoni. Dia dengar sebahagian je, bukan semua, bukan full story. Tak, Aisyah tetap bagi tahu. Tu level amanah tuan-puan. Banyak benda kita boleh belajar dari hadis Nabi ni. Level amanah, tadi level Umar punya penghormatan. So ni level amanah Aisyah. Dia kata sebahagian yang aku tidak dengar. Ketika dia mengadu perihal suaminya pada Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku telah makan hartaku dan menghabiskan masa mudaku. Oh, dia tak kata menghabiskan. Dia kata menghisap. Sedut menghisap masa mudaku. Serta ku bentangkan perutku untuknya. Oh, itu kalimah. Itu cara orang Arab bercakap. Itu cara orang Arab bercakap. Bila ditranslate dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, macam tu cara dia. Suamiku telah makan hartaku, menghisap masa mudaku, serta ku bentangkan perutku untuknya. Hingga manakala usiaku telah menua dan aku tidak dapat beranak lagi. Aku dah semakin tua dan aku tak dapat beranak lagi. Tiba-tiba dia melakukan zihar terhadapku. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau masalah yang menimpaku ini. Dan Aisyah melanjutkan kisahnya bahawa sebelum Khawlah bangkit pulang, kan bila dia mengadu macam tu, Nabi senyap. Nabi diam. Khawlah mengadu lagi, Nabi diam. Dan sebelum dia berangkat pulang, sebelum Khawlah bangkit nak berangkat pulang, Jibril turun dengan membawa ayat ini. Ayat pertama surah Mujadilah. Ayat pertama surah Mujadilah. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata bahawa suami Khawlah namanya Aus ibnu Samit. Aus ibnu Samit.
So Allah bagi tahu dalam ayat ni, Allah dengar aduan Khawlah pada Nabi yang mendesak keputusan dari baginda. Tapi baginda senyap sebab baginda menunggu wahyu tentang perkara ini. Watashtaki ilallah, dan dia mengadu halnya pada Allah. Tadi dalam hadis tu Khawlah datang jumpa Nabi. Khawlah datang jumpa Nabi. Khawlah mengadu pada Nabi. Bila ayat ni turun, Allah kata dia mengadu pada Allah. Watashtaki ilallah. Sambil dia berdoa merayu pada Allah. Istaka yashtaki ni suatu yang susah. Suatu yang berat ditanggung oleh emosi, diangkat mengadu pada Allah. Allah tak kata dia mengadu hal zihar dia. Tak. Allah beri perkataan yang begitu general. Apa saja membebani hati kita, tuan-puan, tolong adu pada Allah. Watashtaki ilallah. Walhal waktu tu Khawlah jumpa siapa? Jumpa Nabi. Allah iktiraf. Dia sedang mengadu pada Allah. Allah kata dia merayu pada Allah. Watashtaki ilallah. Dan dalam hadis tu, Khawlah sebut, Ya Allah, aku mengadu kepadamu masalah yang menimpaku ini. So, bila dia berkali-kali cakap dengan Nabi, Nabi hanya senyap. Khawlah kata, Ya Allah, aku mengadu padamu. Bila Nabi tak beri keputusan, maka Khawlah berpaling dan mengadu pada Allah untuk beri bantuan. Kalimah tashtaki kata dasarnya syaka. Shin, kaf, waw. Syaka. Tashtaki maksudnya mengadu, mendengar rayuan dan menyelesaikan masalah yang diadu. Tashtaki ada tiga maksud, tuan-puan. Mengadu, mendengar rayuan dan selesaikan aduan. So, dalam tiga maksud ni, yang manusia buat satu je, mengadu. Yang dengar rayuan Allah, yang selesaikan aduan Allah. Kita buat satu je. The rest Allah buat. Sampai selesai. Sampai selesai. Dan Allah guna perkataan yang tepat. Watashtaki ilallah. Satu berulang-ulang kali kita sebut bahawa kita begitu beruntung kerana kita diberi peluang untuk beriman dan dapat mengadu kepada Allah yang sebenar, Tuhan yang betul. Ada non-Muslim yang mengadu hari-hari masalah dia pada tempat yang salah. Kita khawatir anak kita sendiri kadang mengadu dekat Facebook, mengadu dekat Twitter, mengadu kat Instagram, mengadu pada orang. Dan bila tak selesai, dan kita kata, tak ada siapa yang faham aku. Tak ada siapa yang faham aku. Sekarang Allah bagi satu perkataan, tashtaki ilallah. Mengadu, mendengar rayuan, mendengar aduan dan selesaikan aduan. Wow. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah dengar
soal jawab antara kamu berdua. Kalimah tahawurakuma, dia dari kata dasar hiwar, dialog. Dan dia atas wazan tafa'ul. Wazan tafa'ul maksudnya dia ada back and forth, timbal balik. Maksud dia mereka bertukar-tukar percakapan antara Nabi melayan apa yang disampaikan oleh wanita tu. Khawlah dan Nabi, tahawurakuma, perbualan kamu. Allah dengar perbualan kamu. So apa bukti dan apa kita punya jaminan yang Allah tak dengar apa yang kita cakap? Bayangkan begini. Kita punyalah selalu ada benda yang nak diluah, lalu kita luah pada siapa? BFF. Kan kadang suami meluah pada isteri tanpa meluah pada Allah. Okay? Ini kes tak meluah pada Tuhan, tak meluah pada Allah. Kita luah pada BFF, kita luah pada suami, kita luah pada isteri, kita luah pada bos. So, bila kita luah pada manusia, Allah kata dia dengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbualan korang. Tanpa kita minta pada Allah ni. Allah kata dia dengar. Dan Allah boleh tanya, oh kau minta tolong pada orang tu. Teruslah minta tolong pada dia. Aku dengar je. Macam anak kita, minta duit sekolah, minta duit belanja, kata nak beli buku itu ini, dia tak minta pada bapak. Dia mengadu pada kakak dia. Kak, orang nak duit belanja lah kak, ginilah kak, gini. Kat sekolah tu susah lah kak. Sedangkan bapak dia ada je kat situ. Dia tak cakap dengan bapak, dia cakap dengan kakak. Ada teringin bapak dia nak tolong. Kenapa tak guna saluran yang betul? Ui, malu kita. Malu kita. Ini saluran yang tepat. Korang dua borak, Allah dengar. Laki li Khawlah mengadu pada Nabi SAW. Dan Allah kata Allah dengar apa yang kau borakkan, apa yang kau adukan. Oi, tuan-puan. Dan dari segi bahasa, yang digunakan juga bermaksud pertukaran kata-kata itu dalam keadaan aman. Tahawurakuma tu berbeza dengan jidal. Kan surah Mujadilah. Asalnya tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Tadi tujadilu. Jidal ni berdebat. Dia dengan suami dia berdebat. Tapi bila dia adukan pada Nabi, dia langsung tak tinggi suara, dalam keadaan aman, dia terangkan satu persatu, tak ada bentuk naik emosi depan Nabi. Dia begitu hormat kerana Khawlah sangat menghormati Nabi dan Nabi layan beliau dengan baik. Itu maksud tahawurakuma. Dan dalam masa yang sama, Allah sedang bagi tahu kita akhlak Khawlah depan Nabi. Walaupun kita tak berada di situ. Yang berada di situ Aisyah. Aisyah tak sebut tentang emosi dia. Aisyah sebut tentang apa yang dia cakap. Kita tak tahu apa intonasi dia waktu dia kata, Ya Allah, aku mengadu padamu. Kita boleh saja baca tulisan dialog. Tapi kita tak tahu bagaimana dialog itu disebut. Apa intonasi dia. Satu skrip kita boleh baca begini. Ya Allah, aku mengadu padamu. Dan dia pun berlalu pergi. Boleh juga dibaca begini. Ya Allah, hanya pada engkau ajalah aku mengadu.
lalu depan Nabi. Boleh. Tapi tak kala Allah sebut tahawurakuma, Allah sedang bagi tahu Khawlah sangat beradab depan Nabi. Dia tidak dibuai emosi. Maknanya isteri boleh berdebat dengan suami dan tak dikira derhaka. Tak adalah macam tu, tapi boleh juga. Bukan berdebat. Kerana tujadil ni ada ketidaksefahaman. Suami dia yang buat. Itu yang Allah kata tujadil. Tu wanita ni hebat. Dan Allah nak bagi tahu yang aduan wanita itu amat penting hingga Allah masukkan aduan tu dalam Quran dan kita baca sampai kiamat. Maka ini nak tunjuk yang isu dibangkitkan oleh wanita adalah isu yang amat penting, perlu diketahui semua orang, semua manusia. Tak kira jantina, semua manusia. Dan ini adalah tentang kedudukan wanita, isteri yang sedang dijaga kedudukan dan haknya oleh Allah. Ya, isteri kalau bersuara tu penting. Penting. Dan hak isteri dan wanita ini sedang dijaga oleh Allah. Dan Allah kata, Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah maha mendengar, lagi maha melihat. So, bila Allah tutup dengan perkataan ini, maka jangan sangka yang Allah tidak mendengar rintihan kita. Teruskan berdoa. Bukan bermaksud kalau kita dah meluahkan dan terus sekunung-kunung berlaku perubahan, tak, suami makin baik, tak. Allah nak dengar rintihan kita, nak tahu kita reda ke tak keputusan dia. Segala yang berlaku dalam pemerhatian Allah, dan Allah tidak bersama kita secara fizikal, tak, Allah tahu. Dan tak ada perkara yang Allah tak tahu. Maka selalulah mengadu hal kita, masalah kita dengan tawaduk dan berharap. Sebab setiap aduan Allah sedang dengar. Allah sedang dengar. Saya pernah lalui begini. Ada seorang lelaki dia mengadu. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu macam mana saya nak minta hutang daripada abang dia. Abang dia pinjam tu tanpa bagi tahu nak berhutang pun. Dia cuma buat helah, kau boleh tak bank inkan sekejap? Aku punya bank sangkut lah, kau bank inkan sekejap. Macam taktik scammer tu. So dia pun bank in. Bila bank in, abang dia kata, besok aku ganti. Dia punya besok tu sampai tahun depan tak berganti. So dia ngadu, Ustaz macam nak minta. So saya pun menong macam mana nak minta. Minta je lah hutang kot. Minta je lah. Nak bayar yuran anak ke apa ke. Minta. Minta. Tak lama lepas tu, orang yang sama datang balik, Ustaz. Rupanya, saya dapat tahu yang keluarga abang tu, dia punya anak sedang dalam masalah kan. Suami masuk penjara. Mungkin kerana dia terdesak dan malu nak minta dengan adik, dia terpaksa buat helah macam tu sebab nak dapatkan duit untuk bantu anak dia yang sedang dalam kesusahan. So akhirnya dia kata, Ustaz, saya tak jadi nak minta baliklah hutang saya. Kadang-kadang kita tak nampak benda yang berlaku tu secara besar dan luas. Kita hanya nampak aku dan dia, hubungan aku dan dia. Kita tak tahu kehidupan dia tu macam mana.
Dan tak kala kita mengadu pada Allah dan benda tu kita nampak belum settle, rupanya ada benda behind the scene yang kita tak tahu, yang sengaja Allah sembunyikan dari kita, dan kalau kita tahu, kita tak boleh handle. Sebab tu kadang doa kita masih lagi pending. Bukan tidak diuruskan, dia berlaku. Cuma dalam bentuk yang kita tak faham. Benda behind the scene yang kita tak faham. Begitu bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir kalau kita tahu perkara sebenar, kita jadi gila. Tak boleh handle. Kita boleh jadi gila. So, mengadulah pada Allah. Kerana dia maha mendengar dan dia tahu. Dia maha melihat. Ui, dahsyat. Selepas Allah kata dia dengar aduan tu, dan dia angkat martabat khawlah begitu beradab dengan Nabi, ayat kedua, Allah beri peraturan. Allah beri peraturan. Bila seorang suami telah melafazkan zihar, kadang terlepas cakap dan kemudian menyesal, so jalan keluarnya macam mana? Kerana aduan khawlah, kita dapat syariat. Kerana aduan khawlah, kita dapat peraturan. Dan peraturan ini terpakai sampai bila-bila? Sampai kiamat. Apa peraturannya? Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkara. In ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuun ghafur. Apa peraturannya? Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang menzihar isterinya antara kamu. Allah sebenarnya nak menegur, merubah adat resam masyarakat Arab waktu itu yang teruk. Sehingga Allah sebut dalam ayat ni yuzahiruna, yang menziharkan isterinya. Mereka amalkan apa yang dipanggil sebagai zihar. Patutnya tidak ada dah amalan zihar ni. Sebab dia bentuk penindasan. Dahlah isteri itu tak disentuh selepas tu. Dan dia juga tidak dilepaskan, tidak dicerai. So itu bentuk penindasan. Jadi zihar ini jadi adat. Zihar ni jadi adat orang Arab. Orang Melayu tak ada. Orang Melayu tak ada. Kan kalau orang Melayu kata, kita kata pada isteri, you punya jari ni samalah dengan jari mak I. Tak, dia tak jadi zihar. Sebab suami kita tak ada niat nak zihar dia, nak zihar isteri. Tak. Kalimah yuzahirun, kata dasarnya zohara. Zohara ni antara lain maksudnya belakang. Selain daripada zahir, jelas, nampak, dia juga bermaksud belakang. So masyarakat Arab, bila nak zihar isteri dia kata, belakang kamu macam mak aku. Macam tu. So dia punya maksud ialah dia dah tak nak. Dia tak nak isteri dia lagi. Tapi dalam masa yang sama, dia tak nak lepaskan. Tujuannya nak menyeksa. So Allah tak nak meneruskan ketidakadilan ini dan nak dibetulkan. Allah beritahu, mahunna ummahatihim. Tidaklah sama isteri dengan ibu mereka. So Allah ingatkan, walaupun perkataan mereka sebut menyamakan isteri dengan mak, isteri tak akan jadi mak. Dan emak tetap mak, isteri tetap isteri. Maka kalau begini, settle problem.
Sebab tanggapan masyarakat Arab, bila disebut macam tu, haram lah. Isteri tu jadi haram. Sebab isteri dah jadi mak. Sebab tu dia tak gauli. Sebab bila dia kata, aku menanggap engkau ni macam mak aku. Allah kata tak. Isteri engkau tetap isteri. Mak tetap mak. Isteri tetap isteri. Mak tetap mak. Ustaz, bermakna ziar ni perlu beserta niat? Yes, perlu dengan niat. Dan menyamakan mana-mana anggota yang tidak dilihat oleh lelaki lain. So Allah bagi tahu isteri tetap isteri, mak tetap mak. So benda settle. Isteri tetap isteri, mak dia takkan jadi ibu pun. Dan status perkahwinan tidak putus dan tidaklah sampai tak boleh bersama hingga bila-bila. So Allah betulkan cara berfikir, beza antara adat dan syariat yang baru turun. Maknanya kalau kita panggil isteri kita apapun sahaja, mama, papa, ia tidak akan mengubah status mereka. Panggilan tidak mengubah apa-apa. Contoh macam saya panggil apa? Sudu ni, kan besi. Kalau kita panggil emas, dia tak akan jadi emas. Cakaplah berjuta kali, buatlah zikir wirid tiap malam Jumaat. Tak, besi akan tetap besi, tak akan jadi emas. Perkataan tidak merubah apa-apa. Maka kita kena ingat, benda ni sama juga dengan ajnabi. Apa ajnabi? Yang halal nikah. Kalau seorang lelaki ada kawan perempuan, walaupun dia kata kawan perempuan tu apa? Adik dia, kan adik angkat, dia tetap ajnabi. Terkait dengan hukum hakam, tak boleh main pegang-pegang. Ni yang adik angkat saya lah, bolehlah bawa ke mana-mana. Tak. Tak ada apa-apa Ustaz, saya anggap dia ni macam adik saya. Banyak cantik muka kau. Tak. Kan? Ini adik saya ni Ustaz. Adik celah mana? Binti bin lain. So ini juga sama dengan sepupu berlawanan jantina. Maka kena layan seperti ajnabi. Ni naik basikal sama-sama. Ni kata sepupu saya tak apa, aurat tak terjaga. Oh tak. Dia tetap ajnabi. Maka ayat ini Allah tegur perbuatan perangai jahiliyah yang menziharkan isteri. Sebab kepercayaan mereka bila dia sebut jadi. Dia menanggap bila dia sebut isteri jadi mak, maka hukum dia jadi mak lah. Haram selamanya. So ada banyak cara lain untuk mereka sampaikan kemarahan. Tapi kepada isteri dan cara zihar ini adalah cara paling buruk. So sebab tu selain dari zihar ni tertinggi, dalam ayat ini juga Allah nak tegur kita. Jangan terikut dengan perasaan sampai keluar kata-kata apa? Kata-kata yang melampau dari mulut kita. Yang akhirnya menyebabkan kita sendiri akan menyesal. Jangan jadi manusia yang bercakap tanpa fikir. Bila dah reda kemarahan baru menyesal tak tentu pasal. Waktu tu mula cari, Ustaz, tolonglah Ustaz. Ustaz, dah jatuh talak ke tu Ustaz? Ustaz, saya cakap macam tu Ustaz. Waktu tu baru gigit jari. Baru nak gigit bantal. Baru nak gigit tombol pintu. Sedangkan talak sudah pun jatuh. Gitu. Ustaz, kalau suami kata dengan ibu dia tapi pada hakikatnya tak sama, terjadi juga. Yes. Terjadi. Kalau ada niat. Dia begini, hukum zihar ni, suami dah tak suka pada isteri. Kes khaulah tadi, dia dah tua, dah tak beranak, suami dia tak nak dah. So dia kata, dah lah kau ni macam mak aku je.
maksudnya dia dah tak nak dah. Kalau sekadar puji-puji, itu tak. Itu bukan zihar. Keywordnya tak suka. Niatnya tu tak suka. Gitu. So, in ummahatuhum illallahi waladnahum. Dan Allah bagi tahu. Ibu tu apa? Ibu tu siapa? Ibu ialah orang yang melahirkan kita. Tengok, Allah bagi macam mana? Allah bagi ayat yang begitu terperinci nak bagi tahu masyarakat Arab apa yang kau buat ni salah. Kau kata isteri kau macam mak dan kau anggap seperti mak, sedangkan mak itu adalah orang yang melahirkanmu. In ummahatuhum illallahi waladnahum. Ibu ialah orang yang melahirkan engkau. Itu pun kau tak faham lagi. Detail gila. Kena sekolahkan. Why? Sebab ada jenis manusia yang tak faham-faham. Cakaplah macam mana pun, dia tak boleh nak brain. Brain dia damage. So Allah kena sekolahkan satu-satu, kena terangkan satu-satu dan detail. Isteri takkan boleh jadi ibu, sedangkan ibu adalah insan yang melahirkan, menyusukan, menjaga kita. Bila masa pula isteri buat benda tu semua? Kan? Wa innahum la yaquluna munkara minal qawli wa zura. Dan apa yang mereka sungguh ucapkan itu adalah mungkar dan dusta. Mungkar dan dusta. Mungkara wa zura. Perkataan zur adalah tuduhan dusta. Tuduhan tipu untuk menyakitkan seseorang. Itu zur. Dan Allah tutup dengan wa innallaha la'afuwun ghafur. Tapi walaupun mereka telah buat kesalahan semacam itu, Allah masih sanggup untuk beri keampunan kepada mereka. Caranya bagaimana? Mereka kena bertaubat, istighfar dan jangan melakukan lagi. Dan dalam kes zihar, mereka perlu bayar kifarah. Mereka perlu bayar denda kifarah. Yang kita baca dekat hujung majlis tu, itu tasbih kafarah. Ini bayar kifarah. Selalu tertukar tu. Kita baca tasbih kifarah dan suratul As-Tak. Kifarah ni lain. Itu tasbih kafarah. Ini bayar kifarah. Dan nanti ayat seterusnya akan dibagi tahu bagaimana nak bayar kifarah tu. Dan ini kerana pernyataan zihar adalah bentuk dosa yang perlu dihukum. Tapi kerana sifat pengampun Allah, Allah tak beri hukuman berat. Allah beri hukuman ringan sahaja. Walaupun sepatutnya hukuman yang diberikan itu lebih berat. Sebab dia menindas manusia lain. Maka kerana itu hukuman yang dikenakan adalah dalam bentuk ibadah dan buat kebaikan. Dan Allah maafkan kesalahan mereka. Tidaklah mereka terus terpisah sampai bila-bila seperti adat resam dulu. Dan mereka masih boleh lagi berhubung semula suami isteri selepas bayar kifarah. So 11-10 minit kita sambung selepas ini. Kita sambung lain kali. Kembali kepada, tak ada moderator kan? So kita tutup kita punya majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kerana bersama pada pagi ini dan moga-moga Allah beri kita kefahaman